Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jumetusen. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council. Usaha bersama sebagai satu masyarakat penting ke arah menyokong pencegahan dan pengesanan awal kanser payudara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council GCC yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2023. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa King Khalid dijunjung oleh His Royal Highness Prince Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz, Timbalan Governor Wilayah Riyadh, His Highness Prince Faisal bin Abdul Aziz bin Ayaf, Datuk Bandar Wilayah Riyadh, Tuan Yang Terutama Jasim Muhammad Abu Daiwi, Setiausaha Agung GCC dan Tuan Yang Terutama Muhammad bin Abdullah Al-Buraithin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Haji Awang Yusof bin Haji Awang Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Sidang kemuncak ASEAN GCC akan dipengerusikan bersama oleh Arab Saudi dengan Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. Semasa sidang kemuncak ini, ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan GCC akan berhimpun buat pertama kalinya sejak hubungan ASEAN GCC ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1990 dan akan membincangkan usaha-usaha bagi mengukuhkan lagi hubungan ASEAN GCC serta memperkembangkan luaskan kerjasama dalam isu-isu yang berkepentingan bersama seperti perubahan iklim. Yang di-Pertuan Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi menerima 3 kunjungan hormat daripada ketua-ketua perwakilan asing di negara ini. Kunjungan hormat diadakan di bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis Mesyuarat. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim mula-mula menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini. Semasa kunjungan hormat tersebut, kedua-dua belah pihak berharap hubungan sentiasa berkembang dan diperkukuh terutama dalam bidang pertahanan, pertukaran rakyat dengan rakyat, tenaga kerja dan ekonomi. Sementara itu, semasa kunjungan, Tuan Yang Terutama Mr. Tran An Vo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Republik Sosialis Vietnam ke negara ini, kedua-dua belah pihak menyentuh kerjasama antara Majlis Mesyuarat Negara dan National Assembly of Vietnam melalui mesyuarat-mesyuarat yang dihadiri bagi membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama. Manakala bagi kunjungan hormat bersama Tuan Yang Terutama Dr. Xiao Zhengwu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini,
Kedua-dua belah pihak menyentuh mengenai inisiatif negara China bagi One Belt One Road yang dihasrat dapat diselaras dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekamar Jaya, Datuk Perukam Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuaran Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuaran. Mesyuaran pertama jawatan kuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 antara lain membincangkan tata cara pelaksanaan upacara Perhimpunan Agung, Majlis Doa Kesyukuran dan riadah berbasikal semangat kebangsaan. Mesyuaran diadakan petang tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Berucap pada mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Ahmaduddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Agama antaranya menyentuh mengenai peranan generasi merdeka masa kini dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Sementara Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan dalam meraikan sambutan Hari Kebangsaan, nilai-nilai Melayu Islam Beraja perlu diterapkan. Arti kata negara Melayu Islam Beraja dan sebagainya itu adalah suatu tata negara. Demokratik menurut Ahli Sunnah wal Jamaah adalah tata negara. Kemudian kemerdekaan katanya itu dimulakan dengan apa? Tahun 59 katanya. Ada dalam preambel pemasyhuran itu ada. Sesungguhnya kita ni selaku rakyat negara Brunei Darussalam amat beruntung kerana berpeluang untuk menikmati sambutan ulang tahun ke-40. Jadi mudah-mudahan ia akan dapat menyuntik semangat kenegaraan dan kekitaan bagi rakyat dan penduduk di negara ini agar kita sentiasa mengekalkan keharmonian, perpaduan, memupuk nilai-nilai patriotisme, memajukan ekonomi dan mengekalkan persefahaman sesama kita ni. Mesyuarat antara lain memfokuskan kepada laporan perkembangan dan cadangan mengenai persiapan yang sedang giat dilaksanakan serta logo dan tema sambutan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmaduddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dialog Pertahanan Sol SDD 2023 dan Pameran Angkasa dan Pertahanan Antarabangsa Sol EDEX berlangsung sehingga 22 Oktober 2023 di Seoul, Republik Korea. SDD 2023 merupakan platform dialog keselamatan pelbagai hala peringkat tertinggi yang dihoskan oleh Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lalau Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dengan tema Kerjasama untuk Keamanan dan Kemakmuran, SDD 2023 bertujuan menggalakkan kerjasama keselamatan dan keamanan melalui dialog dan membina kepercayaan ketenteraan di Asia Pasifik termasuk di Semenanjung Korea. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawat dari negara tuan rumah, Australia, Malaysia dan Singapura. Juga hadir Puan Yang Terutama Pengarah Haji Noria, binti Pengarah Laila Wijaya Pengarah Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Korea. Politeknik Brunei komited dalam membekalkan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kanser payudara merupakan kanser yang paling kerap didiagnosis dan penyebab utama kematian kanser pada wanita di seluruh dunia. Menurut data yang diperoleh daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dianggarkan sejumlah 2.3 juta kes kanser payudara baharu dan 685,000 kematian akibat kanser payudara dicatatkan pada tahun 2020.
Dalam perutusan sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2023, Menteri Kesihatan mengongsikan di negara Brunei Darussalam, kanser payudara juga merupakan kanser yang paling utama dalam kalangan wanita, iaitu lebih dari 100 kes baru dikesan setiap tahun. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan dari tahun 2002 hingga 2022, jumlah kes kanser payudara yang dicatatkan adalah sebanyak 1,814 kes. Pada tahun 2022 sahaja, kira-kira 148 wanita di negara Brunei Darussalam telah disahkan menghidap penyakit kanser payudara dan sebanyak 35 kematian akibat kanser ini telah dicatatkan pada tahun yang sama. Dalam menyokong pencegahan dan pengesanan awal kanser payudara, usaha bersama sebagai satu masyarakat adalah amat digalakkan dan tidak terhad kepada usaha dari pihak kerajaan sahaja. Bahkan pihak swasta, sekolah dan institusi pendidikan dan badan-badan bukan kerajaan NGO juga boleh memainkan peranan yang berimpak besar dalam menyebar dan memberi kefahaman berkaitan kanser payudara. Menurut Menteri Kesihatan, faktor risiko menghidap kanser payudara adalah mempunyai ahli keluarga terdekat atau sejarah keturunan menghidap kanser payudara. Faktor risiko lain pula termasuk faktor yang tidak boleh dikawal seperti peningkatan usia, jantina wanita, mempunyai sejarah lalu kanser payudara dan awal datang haid. Manakala antara faktor risiko yang boleh dikawal pula adalah seperti mempunyai berat badan berlebihan, tidak melakukan kegiatan fizikal, merokok dan mengamalkan pemakanan yang tidak sihat. Bulan Oktober merupakan Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Pada tahun ini, tema sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2023 adalah Think Pink, Take Action. Tema ini menggesa untuk mengambil tindakan melalui pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan dan menjalani pemeriksaan mamogram secara berkala. Sebab itu, program pemeriksaan kanser payudara telah diperkenalkan sejak tahun 2019. Orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program tersebut bolehlah melayari laman sesawang www.ppkk.gov.bn. Negara Brunei Darussalam menekankan kepentingan rangka kerja tindakan keselamatan kesihatan Asia Pasifik dalam mengamalkan pendekatan Whole of Government dan Whole of Society. Perkara itu digariskan semasa mesyuarat jawatankuasa serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi Rantau Pasifik Barat ke-74 yang berlangsung di Manila, Filipina. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Mesyuarat antaranya membincangkan mengenai beberapa isu kesihatan semasa serta dasar program dan hala tuju WHO bagi Rantau Pasifik Barat. Negara Brunei Darussalam mengalulukan sokongan WHO dalam inovasi kesihatan, terutamanya dalam meningkatkan pembinaan kapasiti dan memudahkan pelaksanaan inovasi. Di samping menghadiri mesyuarat, Menteri Kesihatan juga mengadakan perbincangan dua hala bersama Puan Terutama Do Hong Lan, Menteri Kesihatan Vietnam, mengenai pengukuhan hubungan dua hala dan kerjasama dalam bidang kesihatan. Politeknik Brunei sekali lagi telah membuktikan komitmennya dalam membekalkan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi untuk menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi ke arah mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Perkara itu dinyatakan oleh pemangku pengarah Politeknik Brunei semasa Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-9 bagi tahun 2023. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Dalam ucapan, Awang Lim Kian Bun juga menjelaskan Politeknik Brunei juga sedang giat mereview beberapa inisiatif di bawah Pelan Pembangunan 5 tahun Politeknik Brunei dengan Pelan Strategik Kementerian Pendidikan. Penyampaian sijil kepada graduan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pada convocation ini, 768 graduan menerima diploma masing-masing. Awang Nur Fadil Aiman alias Nur Azmi bin A. Hasna.
Dalam meningkatkan kesedaran mengenai peranan dan prosedur operasi standard bagi menangani situasi kecemasan yang tidak dijangka seperti nahas pesawat adalah antara tujuan latihan kecemasan diadakan. Sehubungan itu, kemarin Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan latihan seumpamanya di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Menyaksikan latihan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pemangku Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Latihan yang mengambil masa lebih kurang 6 jam itu melibatkan kerjasama daripada beberapa buah kementerian, jabatan dan agensi berkepentingan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Latihan juga bertujuan menilai kecekapan dan keberkesanan dalam menyelaras dan menangani kecemasan yang melibatkan operasi penerbangan dan perkhidmatan lapangan terbang. Kedutaan Diraja Thailand mengadakan kempen derma darah pagi tadi di Pusat Perubatan Jeradong Park JPMC. Menyertai kempen tersebut, Perdana Terutama Busara Kencanalai, Duta Besar Istimewa Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kempen bersempena dengan Hari Peringatan Kewadulian Maha Mulia Raja Bhumibol Adulyadej ini turut disertai oleh masyarakat Thailand di negara ini. Kempen bertujuan untuk meningkatkan bekalan darah di pusat pendermaan darah. Sembilan pegawai polis telah ditetapkan pangkat yang berkuasa bermula 1 Oktober 2023. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Pemangku Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei. 9 pegawai ditetapkan pangkat dari Pemangku Timbalan Penguasa Polis kepada Timbalan Penguasa Polis. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Mess, Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, Gadong. Lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan semasa Expo Kerjaya 2023 yang dianjurkan oleh Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC. Expo selama 4 hari itu berlangsung di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Salam Bigar. Expo Kerjaya dibuka untuk kunjungan orang ramai bermula 9 pagi hingga 5 petang, manakala hari Jumaat ditutup sementara pada pukul 11.30 pagi dan disambung semula pukul 2.30 petang. Para pencari kerja disaran membawa dokumen bagi temuduga terbuka dan permohonan kerja yang ditawarkan. Keistimewaan Expo Kerjaya 2023 kali ini ialah salah satunya ialah pada kali ini penganjur telah mengimplementasikan satu tata cara penghantaran CV kepada syarikat itu dengan menggunakan secara digital dan bukanlah hard copy. Sokongan daripada ahli keluarga menjadi pencetus semangat bagi pelajar Politeknik Brunei semasa melanjutkan pengajian. Dengan tekad menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi, cabaran yang dihadapi dapat ditangani dengan adanya bimbingan para pensyarah. Dorong utama saya adalah kedua ibu bapa saya, keluarga, guru-guru dan juga rakan-rakan saya. Tapi pendokong yang paling kuat dan dorongan yang paling kuat adalah dari diri saya sendiri. My main pendorong, my family, and right now pun I think if you can see behind ni ada my friends and all that. And lastly, of course, for myself lah, it's for me, for my future juga. Alhamdulillah, with the guidance of my lecturers and the support from my peers, my family, especially juga my parents and my friends yang graduating with me. Cabaran utama bagi saya would be probably coming from a secondary school, jumping into a higher institution, which is a huge leap for me, especially coming from a science background, taking an IT course. Cabarannya adalah untuk
pembelajaran di Politeknik Brunei tidak sama dengan pembelajaran di sekolah sebelumnya. Kemudian disebabkan saya mempunyai internship di hospital, saya perlu adaptasi dengan setting di sana. Cabarannya yang pertama bagi saya lah, it's time management lah for myself. Secondly, time masa COVID. So kami one of the courses yang kena time COVID lah, which kami terpaksa mengendalikan kami punya stopkan kami punya clinical attachments. Program Semarak Seni dan Budaya Bengkel Gulintangan Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis diadakan di Pusat Belia Tutong. Bengkel disertai oleh 11 peserta terdiri daripada ahli-ahli pergerakan belia Impak Tutong dan Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong. Bengkel dikendalikan dengan kerjasama Kelab Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Bengkel antara lain bertujuan memberi pendedahan kepada golongan belia mengenai seni muzik tradisi asli Brunei. Agar dapat saya betul mengembangkan lagi kita ni punya muzik-muzik tradisi, dan insyaAllah mempertahankan kita ni punya seni budaya muzik tradisi Brunei inilah. Jadi kami para belia boleh menjadi penerus yang mana supaya seni gulintangan ini indahkan pupus di telan zaman. Bagi menyemarakkan hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung pagi tadi mengadakan pertandingan Dikir Syarafil Anam. Pertandingan diadakan di Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengenalan Muda Abdul Wakil Kiudang menjuarai kategori lelaki dan kumpulan muslimah Masjid Kampung Penanjung memenangi kategori wanita. Pertandingan di Hasran dapat menanamkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW di samping mencungkil bakat dalam kalangan ahli jawatan kuasa takmir masjid, jemaah dan kumpulan muslimah daerah berkenaan dalam mengimarahkan dan memakmurkan masjid. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi sedang giat menjalankan kajian tenaga kerja KTK 2023 bermula 16 Oktober hingga 12 November 2023. KTK 2023 melibatkan kira-kira 3,200 buah keluarga terpilih di seluruh negara. Sebelum itu, Ketua Isi Rumah yang terpilih dipohonkan untuk memberikan sokongan kerjasama bagi menyediakan awal maklumat yang diperlukan bagi melancarkan proses temuduga, antaranya nombor kad pengenalan setiap ahli isi rumah serta maklumat lain seperti pendidikan. Hasil yang diperoleh dari KTK adalah bagi tujuan perancangan sosioekonomi negara, akademia, penyelidik, penuntut dan orang ramai. KTK 2023 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. JPES memberikan jaminan bahawa maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau maklumat palsu menjadi satu kesalahan yang membawa kehukuman denda sebanyak RM4,000. Pertanyaan lanjut boleh merujuk ke JPES melalui talian 74698844 atau email ke info.statistik@jps.gov.bn atau laman sesawang deps.mofi.gov.bn. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan menjalankan operasi sakan di 3 buah rumah di kawasan Mukim Pengkalan Batu dan sebuah kediaman di kawasan Mukim Sengkurong. Hasil daripada operasi di Mukim Pengkalan Batu, 6 orang ditahan dengan 3 daripadanya sabit kesalahan. Individu pertama Hanifah, warga negara Indonesia, dijatuhi hukuman atas kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen mansuh. Individu telah pun dikenakan hukuman 6 bulan penjara dan denda RM1,000 sebagai gantian sebatan dan jika gagal membayar akan dikenakan hukuman penjara tambahan selama 1 bulan. Individu kedua
Yunun Rajmawati warga negara Indonesia dijatuhi hukuman atas kesalahan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Individu terbabin dikenakan hukuman penjara 3 bulan dan tambahan 1 bulan penjara kerana gagal membayar denda RM1,000 sebagai gantian subatan. Manakala individu ketiga, Yudi Hartono, warga negara Indonesia, berumur 37 tahun, dikenakan denda RM3,000 atas kesalahan melindungi pesalah imigresen. Pesalah gagal membayar denda berkenaan dan dipenjara 3 bulan. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Sukan Para Asia ke-4 2022 di Hangzhou, China yang akan diadakan secara rasmi pada 22 hingga 28 Oktober ini. Ia merupakan penyertaan negara kali ke-4 ke kejohanan tersebut. Kontingen negara ke sukan berkenaan berlepas pagi tadi. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada seorang atlet, seorang urus setia dan seorang jurulatih. Majlis Paralimpik Brunei Darussalam masih lagi mencari-cari para ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa atau yang kata ni orang kelainan upaya untuk melapis atlet-atlet kami yang sudah agak berusia juga. Saya akan dapat memberikan saingan yang terbaik dan insya-Allah akan memecahkan rekod pribadi saya sendiri. Kejohanan bola keranjang Piala Lausanne 26 berlangsung semalam di gelanggang Batu Bersurat, Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan cara mudah menewaskan Shifa Traveller Sdn Bhd 154 berbalas 40. Dalam satu lagi perlawanan menyaksikan Nuktek tewas kepada Madeline Solution 88 berbalas 94.